Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan tajuk Bahagi Perpuluhan. Cikgu harap hari ini kamu beri perhatian sepenuhnya. Kita lihat latihan yang pertama iaitu bahagi perpuluhan dengan nombor 1 digit. Soalan yang diberi ialah 19 kg bahagi 5. Okey, bahagi perpuluhan sama sahaja seperti kita bahagi nombor bulat. Okey, pada soalan yang dipaparkan ni, cikgu cuba bahagi nombor bulat dulu. Macam mana boleh wujudnya perpuluhan? Okey, begini caranya. Kita akan letakkan 19 di dalam rumah. Kita akan buat bentuk lazim atau bentuk tradisional lah. Cikgu panggil bentuk tradisional. Bentuk lazim ni. Okey, kita letakkan seperti kita bahagi nombor biasa. Okey, 1 tak boleh bagi 5. So, kita ambil digit yang kedua. So, nombor sekarang ni dah jadi 19. Paling hampir dengan 19 adalah 3. 3 darab 5 sama dengan 15. Kemudian kita akan tolak bagi 4. Okey, bila bahagi perpuluhan, jawapan nak dalam perpuluhan, dia mesti takkan ada baki. Okey, kalau dalam soalan ni dia ada baki. Okey, bila dia ada baki sahaja, kita terus letakkan titik. Kita terus letakkan titik ke atas. Okey, kemudian kita tambah sifar, kita bawa turun. Okey. So sifar tu dah turun lah. Sekarang baki 4 tadi dah jadi 40. Okey. Nombor 5. Sifar dalam sifar 5. 40. Apa darab apa? 8. So 8 darab 5 adalah sama dengan 40. Jadi sekarang ni dah tak ada baki. Jawapan untuk tajuk ni, tajuk perpuluhan ni adalah 3.8 kg. Jangan lupa tulis unit ya. Bila soalan yang anda libatkan unit, jawapan perlu ada unit. Okey. Okey, itu sahaja. Kemudian kita akan tengok soalan seterusnya. Okey, latihan yang kedua ni, cikgu cuba bagi soalan dah ada perpuluhan. Okey, kemudian dia bahagi dengan 12. 20.4 meter bahagi dengan 12. Jawapan nak dalam unit yang sama. Sebab kita masih di bawah tajuk perpuluhan. Okey, bukan tajuk panjang lagi. Kalau tajuk panjang mesti ada pertukaran unit. Okey, ni masih di bawah tajuk perpuluhan. Jadi kita akan bahagi macam biasa. Kita letakkan sahaja nombor. Okey, terus bahagi 12. Okey. 2 tak boleh bagi 12. Kemudian kita ambil digit yang kedua. So, nombor dia jadi 20. Okey, yang paling hampir dengan 20. Apa dia? 12 bahagi 2. Boleh ke? 12 bahagi 2 tak boleh. 24 dah terlebih. Jadi 1. 1 darab 12. 12. Okey, yang ini kita akan tolak macam biasa. So, baki dia adalah 8. Okey, bawa turun 4. Sekarang nombor dia dah jadi 84. 84. Apa yang paling hampir dengan 84? Ini sekarang kita nak pergi sifar 12. Okey, apa yang paling hampir dengan 4? 8, 9. Cepat. Okey. Berapa? 84 ada tak? Okey, ada. Kita akan 7 darab 12. 84. Dah tak ada baki kan? Okey, dah tak ada baki. Kita berhenti di sini? Tak, sebab tajuk pun dah menunjukkan perpuluhan. Jadi jawapan kita belum letak lagi titik perpuluhan. Okey, tadi kita bahagi hanya nombor bulat. Bila soalan dah melibatkan perpuluhan, kita jangan terus letak perpuluhan. Kita kena jawapan bergantung pada di dalam ni. So, awak kena kira. 1 titik. Nombor yang ni nombor, selepas titik ada satu nombor, lepas tu titik. So titik dia kita kira jawapan di atas. 1 baru kita letak titik. Okey, jadi jawapan dia 1.7 meter. Jangan terus letak titik naik ke atas sebab dia bergantung pada di dalam ni. Okey? Okey, kita teruskan latihan seterusnya, nanti awak akan lebih faham. Okey, ni adalah nombor 3, latihan nombor 3. Sekarang ni cikgu dah beri soalan ada 3 tempat perpuluhan, iaitu selepas titik ada 3 nombor di belakangnya. Okey, kita cuba buat ya.
Okey, kita letak bahagi macam biasa. 3.345. Okey, bahagi dengan 30. Okey, digit yang pertama 3 nak bagi 30, confirm tak boleh. So, kita letak sifar. Tolak macam biasalah. 3, kemudian kita bawa turun nombor 3. Dah jadi nombor 33. Apa yang paling hampir? 1. 1 darab 30, 30 bagi 3. Kemudian bawa turun 4. 34 dah sekarang nombornya. Paling hampir juga nombor 1. 1 darab 30 adalah 30. Kemudian 4 bagi 5. Okey, apa yang paling hampir? 2 boleh? 3 boleh? 2 tak boleh sebab kita tahu 2 darab 30 dah 60 lah, terlebih sangat-sangat. Okey, so jadi kita letak darab 1 darab 30. Jadi jawapannya adalah 30. So kita tolak macam biasa. Okey, baki. Tadi di awal kelas cikgu dah bagi tahu bila tajuk bahagi perpuluhan mesti takkan ada baki. Jaranglah biasanya takkan ada baki. Okey, kalau ada baki macam ni dalam kes ni, jadi kita kena tambah di sini. Sifar terus bawa turun. Okey, bawa turun dia dah jadi 150. Bila dah jadi 150, awak kena carilah betul-betul yang paling hampir. So, cara paling senang, awak boleh darab dekat tepi, awak try and error. Maksudnya awak cuba satu persatu. Lagipun ni sebenarnya 30, senang nak darab. So, 15. Bila darab 5, okey, ngam-ngam, ada 150. Jadi, kita letak 5 di sini, 150, 5 darab 30, 150, maksudnya dah tak ada baki langsung. Okey, di mana kita nak letak perpuluhan? Bila soalan perpuluhan, so jawapan ada akhir, baru kita akan letak perpuluhan sebab dia ada penambahan nombor di dalam rumah ni. Jangan lupa, akhir baru kita letak perpuluhan, titik perpuluhan. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4 baru titik. So jawapan di atas 1, 2, 3, 4 baru kita letak titik di situ. Jadi soalan ni jawapan akhir akan jadi sifar perpuluhan 1115. Okey, cikgu rasa untuk latihan yang kedua ni mungkin ada yang dah faham. Kalau tak faham, awak boleh ulang video cikgu berkali-kali sampai awak faham sebab bahagi perpuluhan amat mudah. Okey. Okey, kemudian kita lihat latihan seterusnya. Okey, nombor yang cikgu bagi 20.385 bahagi 15. Okey, macam biasa kita buat 20.385 bahagi dengan 15. Okey. 2 tak boleh bahagi 15. Jadi kita ambil 2 digit dah jadi nombor 20. So paling hampir dengan 20 adalah 1. Jadi 20 tolak 15. Okey, dia akan baki dia adalah 5. Bawa turun 3. Yang paling hampir dengan 53 apa dia? Boleh tak 15 dah? Kita boleh cuba kat luar 15. Awak boleh cuba buat kat luar 15 darab 3. Berapa? 15 darab 3. 5 darab 3 15. 1 darab 3 45. 45 boleh ke? Masih boleh. So kita terus lagi. Cuba pula 4. 5 darab 4 20. 1 darab 4 4. 60. Jadi 60 bila darab 4 dia dah terlebih. So tak boleh. So jadi kita kena ambil yang darab 3. Darab 3 sama dengan 45. Okey, 45 kita tolakkan. Okey, bakinya adalah 8. So kita bawa turun pula 8. Okey, kemudian kita try and error lagi. Try and error lagi. 15 darab berapa yang paling hampir dengan berapa? 88. Okey, tadi kita dah stop dekat 4. Okey, kemudian kita teruskan lagi darab dengan 5. 5 darab 5 25. Alamak, nombor cikgu. Okey. 25. 1 darab 5 5 tambah 2 7. Okey, 75. Dah dekat dah. Okey, kemudian kita darabkan dengan 6. 5 darab 6 30. 1 darab 6 6 tambah 3 9. So 90 dah terlebih. So confirm tak boleh. So paling hampir dengan 8 adalah 75.
75 kita akan darab 5. Okey. So 5 darab 15 adalah sama dengan 75. Kemudian kita tolak macam biasa. Okey, bawa turun 5. Okey. So sekarang ni yang kita cari yang paling hampir dengan 135. Okey. Tadi kita stop dekat 6. Kita teruskan darab dengan 7. 5 35. 7 1 darab 7 tambah 3. 105. Okey, lagi kita teruskan. 15 darab 8. 5 darab 8, 40. 1 darab 8 tambah 4. 12. 120. Cari lagi darab 9 yang terakhir. 5, 45. 1 darab 9 tambah 4. 135. So ini ngam-ngam. So kita letak nombor 9 di atas. 9 darab 15 adalah 135. Okey, awak perhatikan baik-baik. Bila perpuluhan memang takkan ada baki. Okey, seterusnya kita tentukan di mana titik perpuluhan bergantung pada dalam rumah ni. Okey, awak kira dari belakang. 1, 2, 3 titik. So jawapan dia macam tu juga. 1, 2, 3 titik. Jawapan untuk latihan ni adalah 1.359. Kalau dalam kerja ni, kalau lebih elok awak susunlah. Okey, Kak, jangan padam, sayang, sebab kadang-kadang daripada jalan kerja ni pun boleh dapatkan markah kalau dalam UPSR. Okey. Ini adalah beberapa contoh yang cikgu tunjuk dengan awak. Cikgu rasa awak dah boleh faham kod sikit-sikit. Okey, seterusnya kita akan terus bahagikan nombor lain pula. Okey, kemudian kita lihat membahagi perpuluhan dengan nombor 10, 100 dan 1000. Ingat lagi tak yang cikgu dah ajar untuk darab perpuluhan nombor 10 dengan nombor 10, 100 dan 1000. Kita tak perlu buat bentuk lazim sebab dia akan ambil masa. Boleh, bukan tak boleh. Cuma dia akan ambil masa. Jadi kita biasa jawab soalan peksa nak jimat masa kan. Salah satu cara kita boleh gunakan gerakan titik. Okey, cuba buat kedua-dua belah tangan awak macam buat good. Kedua-dua ibu jari kiri dan kanan akan naik. Okey, kalau awak lihat tangan sebelah kanan. Okey, bentuk dia seakan-akan bentuk D kecil. D maksudnya darab. Bila ada titik perpuluhan ataupun dalam nombor bulat, sebenarnya nombor bulat titik perpuluhannya di belakang. Jadi, titik perpuluhan bila darab, dia akan bergerak ke tangan kanan sebab D itu adalah tangan kanan. Lihat pula tangan sebelah kiri, dia seakan-akan bentuk huruf B. B maksudnya bahagi. Jadi, titik perpuluhan akan bergerak ke sebelah kiri. Bila bahagi, nombor akan bertambah kecil sebab bahagi adalah tolak yang berulang. Okey, ingat cara cikgu ni dalam peksa. Nanti awak boleh cuba. Okey, kita tengok yang pertama, dia bahagi dengan 10. Okey, 13.8 bahagi dengan 10. Okey, titik perpuluhan dia berada sekarang ni yang berwarna biru ni cikgu ni. Cikgu buat. Bagi dengan 10, kita hanya kira berapa banyak sifarnya. 10 ada satu sifar. Bila ada satu sifar, maksudnya kita akan gerakkan ataupun dengan lebih senang awak hafal, kita akan buat mangkuk ayun satu kali. Pergerakan titik tu hanya satu kali je. Ke sebelah kiri sebab kiri mewakili B, bahagi. Okey, kita gerakkan titik yang berwarna biru ni sekarang dia akan pergi ke dia akan pergi ke sini. Hilang pula. Okey. So titik perpuluhan dari sebelah kanan dia akan pergi ke sebelah kiri. Bila pergi ke sebelah kiri, jadi jawapan dia dah berubah. Dia akan jadi 1.38. Nombor bertambah kecil. Tadi asalnya 13.8. Bila bagi dengan 10, dia akan jadi 1.38. Okey, kemudian kita lihat pula soalan bila dibahagi dengan 100. Okey, 59.6 bahagi 100. 100 ada dua sifar. Maksudnya pergerakan titik perpuluhan tu akan gerak ke sebelah kiri sebanyak 2 kali. Okey, titik perpuluhan yang ni cikgu colourkan dengan warna hijau. Jadi kita buat mangkuk ayun tu 2 kali. Gerakkan. 1, 2. So titik dia dah berubah dari belakang pergi ke depan. Kalau dalam kes ni, depan dah tak ada nombor. Tapi titik dah ke depan. Jadi kita tambah sifar.
Kita tambah sifar kat depan. Jadi jawapan akhirnya akan jadi sifar perpuluhan 596. Lagi kecil nombor dia bila bahagi dengan 100 kan? Okey, kita tengok apa terjadi bila bahagi dengan 1000. Dan nombor yang diberi ini sekarang cikgu letak hanya nombor 9 iaitu nombor bulat. Bila nombor bulat sebenarnya titik perpuluhannya berada belakang cuma tak nampak. Okey, so bila bahagi dengan 1000, 1000 ada 3 sifar. Maksud lompatannya akan ada 3 kali. Okey, ni yang berwarna purple ni cikgu letak titik perpuluhan dekat belakang. Lompat 3 kali. 1. Sekejap ya. 1, 2, 3. Okey, so titik perpuluhan dia dah bergerak ke sini. Yang kosong-kosong mangkuk ayun ni kita kena letak sifar. Okey, titik dah sini maksudnya depan mesti ada sifar. Jadi jawapan untuk 9 bahagi dengan 1000 adalah sama dengan sifar perpuluhan sifar 9. Mudah kan? Okey, kalau peksa cikgu harap awak buat dengan cara ni untuk menjimatkan masa. Tak kisahlah kertas 1 ke, kertas 2 ke, boleh mendapatkan markah buat cara macam ni. Okey? Okey. Kena fahamkan dan boleh ulang banyak kali video ni sehingga awak. Di sini ada 4 soalan. Okey, cikgu nak awak salin soalan ni dalam kertas. Kemudian uploadkan dalam JC. Okey, ataupun awak jawab soalan ni kemudian di mana-mana di kertas ke di buku latihan yang ibu ayah awak ambil di sekolah, buku MT1 atau MT2. Kemudian snap hantarkan dalam WhatsApp cikgu pun boleh. Okey, nanti cikgu boleh terus tanda. Okey, cikgu harap awak buat latihan yang cikgu berikan ini. Okey.